Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nazri bin Nordin bersama dengan dua orang rakan akan Wan Siti Sarah binti Wan Saleh dan Muhammad Afifi Aiman bin Roslan, percukaian di Persekutuan Rusia. Okay. Pengenalan Sistem cukai di Rusia boleh didefinisikan sebagai jumlah yang terkumpul hasil daripada pengumpulan variasi pembayaran cukai. Cukai dan sumbangan di Rusia dikategorikan kepada beberapa bahagian, iaitu persekutuan, cukai perbandaran atau tempatan, cukai wilayah, cukai serantau. Kita tengok pada cukai persekutuan. Cukai ini merangkumi seluruh negara termasuk juga cukai pendapatan, nilai tambah, tugas kerajaan, perlombongan serta sumber air dan sebagainya. Cukai pemandaraan atau tempatan. Cukai ini adalah cukai yang dikenakan atas harta individu, tanah dan yuran perdagangan. Cukai wilayah mengenai perjudian. Cukai untuk organisasi terhadap perusahaan berdasarkan mesin slot, undian dan butiran lain. Cukai serantau. Cukai yang dikenakan terhadap harta perusahaan dan kenderaan, iaitu cukai pengangkutan. Tempatan. Cukai tempatan merupakan salah satu cukai yang memainkan peranan penting dalam sistem keuangan negara secara keseluruhannya. Cukai tempatan merangkumi dua aspek, cukai tanah dan cukai harta yang dikenakan ke atas individu. Majlis Perbandaran mempunyai hak untuk mengawal selia kod cukai persekutuan, iaitu jumlah pertaruhan, prosedur pembayaran yuran, masa pemindahan cukai ke atas perbandaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Siti Sarah binti Wan Saleh. Nombor metrik 260892 akan menerangkan tentang cukai tanah. Okey, yang pertama, cukai tanah ni menjadi kewajipan kepada mana-mana entiti untuk membayar cukai apabila berlaku pemilikan ataupun penggunaan yang tak terbatas ke atas harta tanah. Yang kedua, ada juga yang tidak perlu membayar cukai tanah sekiranya orang dan usahawan individu yang menggunakan tanah secara percuma kerana terdesak ataupun untuk disewa. Seterusnya, objek cukai yang tidak boleh diiktiraf adalah kawasan yang dikeluarkan dari peredaran secara undang-undang, kawasan yang termasuk dalam ladang hutan, tapak di mana rizal sejarah dan budaya terletak serta objek warisan arkeologi. Keempat, wilayah di mana tapak warisan budaya paling berharga termasuk yang berada dalam senarai antarabangsa yang relevan. Kelima adalah plot di wilayah di mana badan-badan air milik kerajaan terletak sebahagian daripada dana yang berkaitan. Kesimpulannya, perundangan mengenai cukai dan bayaran di Rusia sangat mengambil kira sumbangan cukai yang berbeza pada peringkat persekutuan, rantau dan majlis perbandaran. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afifi Aiman bin Roslan, matrik number 260703. Terima kasih pada Nazri bin Nordin, matrik nombor 260726 kerana membentangkan bahagian A. Okey, sekarang saya ingin membentangkan bahagian B, itu bahagian kedua. Selanjutnya implikasi cukai di Rusia. Okay, pengenalannya, setiap tahun akan muncul usahawan yang baru dan entiti di Rusia. Okay, yang kedua, bayang-bayang merupakan mereka yang mengelak untuk membayar cukai secara terus membawa masalah kepada kewangan negara. Yang ketiga, secara umumnya usahawan ialah golongan yang paling ketara boleh dilihat menentang isu
tentang cukai secara berlebihan dan mereka cuba untuk membayar cukai seminimum yang mungkin. Apakah kesan terhadap implementasi cukai di Rusia? Okey. Kita tengok dari segi impak ekonomi negatif segmen bayan-bayan. Okey, yang pertama dia, kegiatan ini akan menyebabkan kegagalan untuk membuat sumbangan dalam mengisi belanjawan dan akan membawa kepada defisit pendapatan. Kita tengok dari segi membantu dan menjelaskan langkah-langkah cukai. Okey, yang pertama, ramai usahawan dan tidak kurang juga individu sendiri yang melakukan secara beberapa bayaran, menerima pindaan, tetapi seolah-olah menjadikannya dana di mana mereka tidak perlu dikenakan cukai. Yang kedua, secara umumnya dasar cukai di Rusia pada tahun 2019 hingga 2020 mengambil kira tentang hasil pada penghujungnya. Pada dasarnya, langkah-langkah yang sedia ada kini masih sedang di mana ia dikenakan kepada individu dan entiti undang-undang yang terlibat dengan kesalahan. Yang ketiga, dalam masa yang sama, pihak berkuasa juga mencuba untuk meminimumkan ekonomi bayangan supaya masalah dapat dikurangkan dari masa ke semasa. Arahan utama dasar cukai membabitkan lapisan kerja tertentu di mana ia dibahagikan kepada banyak tujuan dan objektif yang kecil. Kita tengok dalam bidang-bidang berikut merupakan keutamaan kepada Kementerian Kewangan. Yang pertama, pengurangan maksimum sektor bayang-bayang. Yang kedua, meningkatkan sistem untuk menentukan pembayaran cukai dan lain-lain. Yang ketiga, mewujudkan keadaan mudah untuk memulakan perniagaan yang telus. Yang keempat, pembangunan bentuk bersatu untuk menubuhkan sistem cukai pada tahap yang berbeza. Yang kelima, sistemasi ke dalam kategori optimum yang berlainan bagi semua manfaat cukai. Keenam, kawalan ke atas mengekalkan beban cukai yang rendah dikenakan ke atas pembayar yang dipanggil bona fide. Yang ketujuh, penyeludup sistem pertukaran data automatik untuk mengenal pasti perusahaan di wilayah Persekutuan Rusia yang menggunakan pengoptimum cukai yang berlebihan yang bersempadan dengan sektor bayangan. Negeri yang terkesan telah memulakan langkah untuk menangani masalah dengan menggunakan arah yang paling moden mengenai penentuan pendapatan usahawan yang lebih jauh. Terdapat perkara yang dilaksanakan antaranya, yang pertama, pembentukan satu asas yang tunggal apabila maklumat mengenai rakyat yang tinggal di Rusia. Yang kedua, mewujudkan pendaftaran lengkap status tingkah laku awam di peringkat kebangsaan. Yang ketiga, penciptaan dan pengujian sistem pertukaran data cukai yang melibatkan pengelakan cukai sukan. Yang keempat, ujian pelancaran projek pemesanan custom produk dari telusan ke penjualan akhir. Yang kelima, pengenalan tim wajib bekerja dalam sistem jururuang dalam tarian yang pada akhirnya memerlukan pekerjaan. Okey, sekian, itulah saja pembentangan saya bahagian B. Okey, terima kasih.